Kursi parlimen di negeri-negeri yang majoriti orang Melayu. Dia akan tambah kursi parlimen di Kedah. Dia akan perbanyakkan kursi DUN di Kedah. Dia akan tambah kursi parlimen di Kelantan, kursi DUN di Kelantan. Dia akan tambah kursi parlimen di Terengganu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab negeri ini negeri Melayu. Majoritinya Melayu. Tapi tuan-tuan, oleh kerana dia takut kursi-kursi ini kalau dia tambah akan dikuasai, akan dimenangi oleh PAS, maka tuan-tuan, Kelantan, Terengganu, Kedah, dia tak tambah satu kursi pun masa dia ubah persempadan semula pilihan raya. Buat sempadan baru. Dia tak ubah. Satu kursi pun kami tak ubah. Dia tambah di mana tuan-tuan? Di kawasan-kawasan yang orang Cina ramai. Dia tambah kursi di Pulau Pinang tuan-tuan. Kursi parlimen, kursi DUN. Dia tambah di Perak, dia tambah di Selangor. Mana ada kawasan yang dia nampak majoriti orang Cina ramai tuan-tuan, dia bagi kursi baru. Dengan harapan dia terus berkuasa tuan-tuan. Pulau Pinang ni negeri kecil dia tuan-tuan, Pulau Pinang. Kedah lebih besar. Tapi kursi DUN, kursi Dewan Undangan di Kedah tuan-tuan, ada 36 kursi. Daripada dulu sampai ke hari ini tak ditambah. Kursi DUN di Pulau Pinang tuan-tuan, 40 kursi. 40 kursi. Sampai tak ada kawasan yang nak tambah tuan-tuan, nak letak juga, nak tambah juga. Akhirnya tuan-tuan di Pulau Pinang ada satu DUN, Dewan Undangan Negeri, tapi tak ada rakyat. Yang ada tuan-tuan dia buat apa? DUN Komta. Komta ni Kompleks Tun Abdul Razak, Pusat Pentadbiran Kerajaan. Bangunan tinggi, 64 tingkat. Ada seorang tuan-tuan, Adun Komta, ahli Dewan Undangan Negeri, bagi kompleks tu tuan-tuan. Bangun pagi-pagi bukan tengok rakyat, tengok bangunan. Ini kehendaknya UMNO yang kita sebut. Orang Melayu kena sedar. Dia kata, hari ini tengok habis kursi-kursi. Orang Cina menguasai kursi parlimen. Siapa yang tambah? Siapa yang buat persempadan semula pilihan raya? Kenapa tak tambah di Kedah, di Kelantan, Terengganu tuan-tuan? Kenapa mereka tambah di tempat yang lain? Ini antara bukti pengkhianatan yang telah dilakukan oleh pemimpin UMNO Barisan Nasional tuan-tuan terhadap bangsanya sendiri tuan. Yang inilah yang orang UMNO bawahan ni tuan-tuan, ahli UMNO di bawahan. Orang kampung ni kena sedar. Sudah sampai masa cukup tuan-tuan. Tengok tuan-tuan, antara contohnya lagi kalau kita lihat dosa-dosa UMNO terhadap orang Melayu tuan-tuan. Antara contoh saya nak bagi tuan-tuan nak sebut malam ni dengan masa yang masih ada. Tengok Melayu Pulau Pinang tuan-tuan. Orang Melayu di Pulau Pinang. Siapa yang tidak mengangkat martabat Melayu di Pulau Pinang? Di sudut ekonominya, di sudut sosialnya tuan-tuan. Sepanjang sedekat UMNO ni tuan-tuan, setengah dekat UMNO memerintah Pulau Pinang, mereka gagal memertabatkan Melayu di sana. UMNO tidak menyediakan pembangunan yang seimbang. Masa UMNO bersama perintah tuan-tuan, daripada zaman tahun 1957 sampai tahun 2008, mereka tidak menyediakan pembangunan yang seimbang dengan rakyat. Sebaliknya terlalu mengutamakan projek bertaraf mewah. Buat projek tuan-tuan, bagi perda pun pada beli tanah orang Melayu, bangunkan projek tuan-tuan, rumah-rumah yang harga dia 500,000, 600,000 tuan-tuan. Siapa mampu beli? Orang Melayu mana tuan-tuan mampu beli? Akhirnya tanah diambil, dia beri pampasan tuan-tuan. Orang Melayu tinggalkan dari Pulau Pinang tuan-tuan, pergi beli rumah di Kulim. Kos rendah di Kulim, kos sederhana di Kulim, jadi murah. Beli rumah di Kulim, beli rumah di Padang Serai, Kedah. Menyebabkan tuan-tuan orang Melayu di Pulau Pinang makin sedikit dan UMNO tidak memertabatkan golongan ini tuan-tuan. Akhirnya orang Melayu ni terus terpinggir di Pulau Pinang. Maka sebab itu tuan-tuan, kita masih ingat lagi kata-kata Tun Dr. Mahathir Mohamad sendiri ketika mana dia turun di Pulau Pinang tuan-tuan, lawatan dia sebut Melayu di Pulau Pinang ni tuan-tuan bagaikan hidup masa zaman Perang Dunia Kedua tuan-tuan. Mahathir pun dia sedar, setelah 22 tahun dia memerintah, dia berkuasa sebagai Perdana Menteri, dia tak tengok Melayu Pulau Pinang tuan-tuan. Dia abaikan. Hari ni tuan-tuan, dia kata Pakatan Rakyat, kita tuan-tuan, kita mengenepikan orang Melayu, kita menyebabkan orang Melayu terpinggir tuan-tuan. Kita perintah, pada rakyat perintah tuan-tuan, baru tahun 2008, Mac 2008 sampai ke hari ini tuan-tuan, baru 4 tahun. 4 tahun tu kita boleh ke rampas tanah rakyat? Kita boleh ke ambil tanah rakyat tuan-tuan, habis ke semua dah? Dalam tempoh 4 tahun tuan-tuan, tak mungkin. Bahkan hari ini tuan-tuan, orang Melayu Pulau Pinang boleh melihat dan mereka boleh buat perbandingan antara negeri Pulau Pinang semasa diperintah oleh UMNO BN dengan Pulau Pinang hari ini yang diperintah oleh rakyat tuan-tuan. Orang boleh buat perbandingan. Alhamdulillah tuan-tuan. Walaupun
yang memerintahnya DAP. Disebut tadi tuan-tuan oleh pengusi juga, dah bahkan dalam poster kita, kenapa PAS bersama-sama dengan DAP tak bersama dengan UMNO. Tuan-tuan, PAS pernah bersama dengan UMNO tapi diterajam oleh UMNO, keluar balik. Tak mesti ingat. Mudah je tuan-tuan, kenapa kita boleh bersama dengan DAP? Sebab kerjasama yang kita buat di atas beberapa dasar tuan-tuan yang dipersetujui bersama. PAS tuan-tuan, kita menentang rasuah, DAP menentang rasuah. Sebab itu kita boleh bersama dengan DAP. UMNO tuan-tuan, adakah mereka menentang rasuah? UMNO ni bukan kaki rasuah, bukan kepala rasuah tuan-tuan. Bapak segala rasuah ni pemilik UMNO. Tak serius mereka dalam nak menangani isu rasuah. Sebagai contoh tuan-tuan, kalau UMNO ni serius lah nak bentas rasuah ni tuan-tuan, masa PRC Dun Bagan Pinang di Negeri Sembilan, kita masih ingat tuan-tuan. Siapa calon UMNO Barisan Nasional? Kalau bukan Tan Sri Izzah Samad tuan-tuan. Siapa dia Tan Sri Izzah Samad? Bekas pembina UMNO yang disabitkan oleh lembaga disiplin parti dia sendiri, terlibat dengan kes duit tuan-tuan, kes rasuah. Cuma dalam politik dia sebut politik uang. Sebut rasuah ni takut besar sangat. Politik uang. Politik uang tuan-tuan, rasuah. Mereka tidak serius untuk menangani, untuk membentas rasuah. Bahkan orang yang sememangnya terlibat dengan rasuah ni tuan-tuan, itulah yang diangkat sebagai pemimpin mereka, itulah yang diangkat sebagai calon mereka tuan-tuan. Rasuah tuan-tuan. Maka sebab itu PAS tidak boleh bekerjasama dengan UMNO. UMNO masih pertahanan rasuah, UMNO makan rasuah, UMNO kaki rasuah, UMNO kepala rasuah. Kita tak boleh tuan-tuan. Allah haramkan rasuah, kita tentang. DAP juga tuan-tuan menentang rasuah. Kita tentang akta yang zalim. PAS lawan, tentang akta ISA, lawan ISA tuan-tuan. DAP lawan UMNO tuan-tuan. Dulu sebelum kerajaan kata nak masuk, bukan main pemimpin UMNO termasuk ketua pemuda dia, akta ini mesti dipertahankan untuk keselamatan negara. Kemas berhujah tuan-tuan. Kita lawan rasuah. Kita nak berlaku adil pada semua rakyat. Kita menentang kezaliman. UMNO tuan-tuan zalim. UMNO melakukan banyak kezaliman, insya-Allah kita dedah satu persatu tuan-tuan. Kalau ada masa insya-Allah. Melakukan kezaliman, penganiayaan kepada rakyat, penyalahgunaan kuasa dengan amanah yang telah diberi oleh rakyat tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan, hari ini di Pulau Pinang, alhamdulillah kerajaan kepada rakyat tuan-tuan mentadbir dengan begitu baik. Kalau dulu tuan-tuan rakyat Pulau Pinang tak pernah merasai, warga emas Pulau Pinang masa zaman UMNO BN Perintah tak pernah rasa duit kerajaan negeri yang diberi kepada mereka setiap tahun tuan-tuan. Skim warga emas setiap tahun RM100. Hari ini tuan-tuan, semenjak daripada kita ambil alih kerajaan negeri, setiap tahun tuan-tuan, warga emas pergi ke pejabat daerah tuan-tuan, ambil duit. Sekarang ni tuan-tuan mudah lagi, terus masuk dalam bank tuan-tuan, boleh ambil duit di bank terus. Setiap tahun RM100. Walaupun masa tahun pertama kita nak bagi tuan-tuan, walaupun itu bajet yang telah dibentangkan dalam Dewan Negeri, tapi pemimpin UMNO takut tuan-tuan, dia mengisu, jangan ambil, kata dengan dia. Beritahu kepada warga emas, Pak Cik, Pak Long, hak umur 60 tahun, jangan pergi ambil itu di judi. Oh, takut tuan-tuan, pakai tak ambil di judi. Tak ambil, ambil bukan tak bagi balik, tapi bagi balik itu tuan-tuan tak sampai ke kerajaan negeri. Masuk dalam poket pemimpin UMNO lagi. Tak ambil, tapi tuan-tuan bila tahun kedua ada lagi tuan-tuan, dia pergi ambil. Tengok-tengok yang tahun lepas yang dia tak ambil tuan-tuan, masih ada boleh ambil pula, dia sapu habis tuan-tuan. Senyap pun. Setiap tahun dapat RM100. Ibu tunggal. Ibu tunggal tuan-tuan masa zaman UMNO Barisan Nasional, adakah mereka dijaga, diberi kebajikan, dibela mereka tuan-tuan? Tidak. Tapi bila kita ambil alih tuan-tuan, di sana ada skim untuk ibu tunggal. Setiap tahun juga tuan-tuan, kerajaan negeri bagi RM100 kepada mereka tuan-tuan. Masa zaman UMNO sekupang tak dapat. Zaman UMNO BN Perintah sekupang tak dapat. Anak emas, mana-mana bayi yang dilahirkan tuan-tuan, sama ada di Pulau Pinang ke atau di luar negeri Pulau Pinang, asalkan ayah atau ibu dia pengundi, salah seorang pengundi di Pulau Pinang tuan-tuan, maka anak tu layak untuk dapat skim anak emas tuan-tuan. Seorang bayi yang dilahirkan tuan-tuan boleh dapat RM200. Walaupun kerajaan negeri awalnya menjanjikan RM100, tapi tuan-tuan, boleh kerana duit tu ada lebihan, dapat RM200. Beranak seorang tuan-tuan tidak tahu, dapat RM200.